Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar semua? Saya Zamzana dari pantangplus.com. Hari ini saya bersiaran daripada Facebook Official Pantang Plus. Okey, selamat tengah hari, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Hari ini giliran saya semula. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah sangat ringkas, iaitu apa topik-topik yang akan diajar kepada seorang ibu ketika dia menghadiri kelas ibu mengandung. Okey, topik ni ada, kalau kita search, kita ada banyak kelas ya, ada banyak kelas yang ada banyak topik untuk satu-satu kelas untuk ibu mengandung. So di US ya, di US jika ibu itu didapati hamil, mereka wajib masuk ke kelas ini. Dan kalau dikatakan 9 bulan mengandung tu, kena hadiri sekurang-kurangnya 10 kelas. Maksudnya lebih kurang dalam sebulan sekali lah. Kemudian ada juga yang kompreskan tajuk-tajuk tu untuk singkatkan kelas. Tapi memang di sana adalah kelas mengandung yang berseries. Jadi di Malaysia ni saya dapati tak ramai yang buat tu. Ada tapi tak ramai, dan ada juga yang buat dalam bentuk personal coaching lah. Okay. Jadi in common, tak ramai ibu yang ambil inisiatif untuk menghadiri kelas-kelas untuk ibu mengandung, untuk ibu mengandung dan hamil. So saya berpeluang mempelajari ilmu ini sekitar tahun 2015, dan saya dapati topik-topik yang diajar adalah sangat berguna dan sangat relevan untuk pasangan yang bakal menimang cahaya mata ya. Okey, so selalu kalau kelas-kelas macam ni dikenali sebagai kelas kelahiran, kelas ibu mengandung, kelas untuk ibu hamil, dan juga lamas lah ya. Lamas tu yang memang popular lah. Jadi apakah topik yang diajar dalam kelas-kelas kelahiran ni? Okey, so ada banyak. So sekurang-kurangnya dalam 10 kali kelas tu akan cover pertama keperluan ibu semasa hamil. Okey. Kedua, latihan latihan ketika hamil ataupun pregnancy exercise. Ketiga, mempelajari fiziologi ibu hamil. Okey, penting tu. Keempat, nutrisi ketika hamil ya, pengambilan nutrisi ketika hamil. Kelima, kita belajar objektif kelahiran kan. Tu macam memang dia detail, dia sangat detail. Okey. Kemudian keenam, belajar peringkat-peringkat kelahiran. Sebab dia ada stage-stage dia kan untuk melahirkan ni. Kemudian kita akan belajar peranan hormon ketika ibu hamil. Okey. Dan lain tu kita belajar keperluan ibu ketika hendak bersalin dan semasa bersalin, dan banyak lagi. Okey. So saya contoh, saya sentuh satu saja. Okey. Macam topik yang pertama, keperluan ibu semasa hamil. Okey, di negara barat ataupun US, apabila ibu tu hamil, mereka dah buat keputusan untuk hadiri kelas hamil. Kemudian dah buat keputusan untuk memilih hospital, memilih doktor, dan memilih kaedah kelahiran. So benda ni semua memang dah orang kata dah terdedah. Tapi di Malaysia kita tak adalah nak kata keseluruhan macam tu. So ada orang buat, ada orang tak buat. Okey. So topik yang pertama bila diajar tentang keperluan ibu semasa hamil, yang pertama sekali adalah diajar untuk merancang kelahiran. Maksudnya bukan merancang yang nak hamil tu, merancang kehamilan tu macam contoh, saya nak lahir di hospital kerajaan contoh ya, ataupun saya nak lahirkan anak di hospital swasta. Saya nak lahirkan anak dengan bantuan bidan, ataupun saya nak lahirkan anak dengan bantuan doktor perempuan sahaja. Saya nak lahirkan anak dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan mencangkung, tak semestinya baring. Jadi benda-benda semua telah diajar dalam kelas pertama, iaitu topik dia merancang
birth plan lah, dipanggil birth plan, so rancangan untuk melahirkan tu. So apa yang terjadi ialah ibu akan senaraikan apa keperluan dia semua kan. Ibu kata yelah masa COVID dulu, masa PKP hari tu memang tak boleh teman lah ibu dalam labour room. Jadi sekarang ni ibu kata dia nak suami yang temankan sewaktu dia melahirkan. Dia nak ibu dia menemankan sewaktu dilahirkan. Jadi kena tengoklah polisi tu kena tak dengan hospital tu. Hospital tu kata boleh ada peneman, boleh tiada peneman, kena bersalin sendirian. Kemudian akan bincang dengan doktor dan selepas kedua-dua bersetuju akan ditandatangan. So dekat barat, birth plan ni memang orang kata rujukan utama lah untuk seorang ibu. Sebab dekat situ juga ibu tu akan cakap saya allergic something, so tak ada benda ni masa dia lahir, something like that. Okay, alright. So itu adalah yang di cover lah, yang cover untuk antara topik-topik terawal bila kita ada kelas kelahiran. Okay, kemudian kita sentuh juga tentang pregnancy exercise. Pregnancy exercise ni dia tak sama dengan pregnancy biasa. Okay, kalau lah ibu itu memang adalah seorang pakai exercise sebelum dia hamil, dia boleh teruskan momentum itu semasa dia hamil. Tetapi jika untuk ibu yang tak biasa, jadi dia tak boleh buat senaman yang rigorous ataupun senaman yang kasar-kasar semasa dia hamil. Lebih-lebih lagi pada trimester pertama. So diajar juga dalam topik kelahiran tu penggunaan gym ball, penggunaan a few alat-alat gym yang agak mesra dengan situasi ibu hamil. Dan juga ada juga jenis-jenis exercise atau senaman yang tak memerlukan apa-apa tools. Jadi benda ni kita belajar. So sewaktu saya hadir kelas tu, kita belajar, maksudnya kita praktiskan. Dan yang paling penting sekali ialah belajar pernafasan. Okay, belajar, ibu kena belajar pernafasan. So saya dapati ilmu tu sangat bagus sebab apabila seorang ibu tu belajar teknik pernafasan yang betul dan belajar juga sedikit jenis-jenis senaman yang sesuai untuk situasi ibu hamil, dia akan dapat mengawal keadaan dia akan dapat mengawal emosi dia. So di dalam kelas-kelas lamas ni memang diajar teknik pernafasan. So itu memang bagus. Jadi memang saya galakkan kalau ibu-ibu hamil melabur masa untuk mendapatkan ilmu tentang ini. Kemudian ketiga ialah fiziologi hamil. Okey. So macam kita lah kan, kita kata memang naturally bila kita mengandung tu memang kita ingat badan kita akan mengembang ke apa semua tu, tapi diajar secara spesifik apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada seorang ibu ketika sedang hamil dalam trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi dekat situ ibu akan lebih prepared tau, akan lebih bersedia. Maksudnya dia dah tahu dia akan mengalami yang ini, dia akan mengalami yang ini. Jadi ilmu tu telah diberikan awal lagi sebelum dia melalui tempoh yang cukup sebanyak 9 bulan 10 hari itu. So kalau kelas lamas ni memberikan information yang macam itu, so adalah lebih baik saya galakkan ibu-ibu dan bapa pergi hadiri kelas ini untuk mengetahui sendiri fiziologi seorang ibu yang hamil. Jadi kita boleh bezakan kalau orang cakap tu itu dah disahkan dari sudut saintifik ke ataupun orang main cakap je. Kan? Right, so tu. Okay, so fiziologi hamil. Yang keempat ialah, ni memang paling penting sekali topik yang memang spesifik, memang intensif lah ya topik ni. Tajuk dia nutrisi ketika hamil. Yang yang ibu-ibu banyak neglect, banyak abaikan topik ni. Jangan kita fikir bila kita makan 3 kali sehari, makan makanan utama 3 kali sehari iaitu breakfast, lunch, dinner, kita dah dapat semua nutrisi. Jangan kita fikir macam tu. So dalam ketika kita hamil, kita perlu dapat bekalan zat dan vitamin yang cukup, dan tak semestinya kita dapat semua tu daripada makanan yang kita ambil setiap hari. So tu memang penting kena belajar apakah nutrisi yang terbaik
yang berkhasiat untuk bayi dan juga untuk ibu. Okay, untuk bayi, untuk perkembangan bayi kan di dalam perut. Untuk ibu tu macam mana dia nak salurkan sumber makanan yang berkhasiat tu kepada bayi. Jadi amalan pemakanan yang baik itu bermula awal lagi. Maksudnya bukan masa bayi itu lahir, masa bayi itu dalam kandungan. So kita belajar nutrisi ketika hamil ni memang banyak ya. Memang banyak dari segi piramid makanan dia, dari segi pengambilan kalori dia, dari segi penyediaan dia mana yang lebih bagus, panggang ke, goreng ke macam tu kan. Kemudian apa yang boleh support lagi kan, sebab kita dalam keadaan yang kita kena faham tak semestinya makanan utama saja. Sebab ibu-ibu ni dia ada kekurangan vitamin dan mineral menyebabkan mereka akan mengalami suasana mengidam. So dia ada macam kalau kita kurang ambil kalsium, kita akan mengidam nak makan coklat banyak. Sebenarnya kita ambil pengambilan kalsium yang cukup dan mungkin kita akan kurangkan pengambilan coklat tu. Okay, lebih kurang lah ya macam tu. And then next ialah kita tahu tujuan kelahiran. So Allah jadikan wanita ini istimewa sebab dia mampu hamil dan melahirkan. Tapi kita kena tahu tujuan-tujuan tu. Okay? So kalaulah benda ni sakit sangat, maka Allah tak ciptakan wanita tu untuk melahirkan. Maksudnya tiba-tiba ada je anak tu kat mana-mana kita boleh kutip kan. Tapi tidak. Jadi kita kena belajar memahami perubahan badan dan orang kata sinkroniskan dengan tujuan kelahiran. So contoh macam bagaimana nak menyusu bayi. So di mana sumber makanan seorang bayi yang baru lahir adalah daripada ibu dia. So kita belajar apa yang boleh membantu dari segi laktasi, dari segi kelancaran susu, dari segi production susu yang macam mana yang kita nak untuk susukan untuk bayi kan. Jadi kita belajar. So itu bahagian kelahiran. Bagaimana pula dengan pinggang kita, bagaimana pula dengan kaki kita kan, bagaimana pula dengan bahu kita. So all this telah diciptakan untuk menerima kehadiran seorang bayi. Jadi benda tu memang belajar spesifik. Okay? Alright. Kita kata macam kalau common sense ke boleh tengok kat Google betul, tapi tak sama dengan apabila kita belajar secara ilmiah lah. Okay? Kemudian belajar peringkat kehamilan, kelahiran ni macam kalau pun pernah dengar ada satu term nama dia Braxton Hicks. So Braxton Hicks ni maksud dia ada contraction tapi sebenarnya bukan waktu dia nak bersalin lagi. Jadi kita tahu bezakan ini Braxton Hicks ke ataupun memang dah kontraksi yang baru nak bermula. Sebab kontraksi ni dia ada orang kata peringkat-peringkat dia berapa minit sekali sampailah kekerapan dia tu makin cepat. So dekat situ kita dah dapat dah ilmu tu. Jadi kita boleh bezakan ini adalah contraction untuk contraction palsu sementara atau memang dah betul-betul sampai pada waktu kelahiran. Okey. Kemudian belajar pasal peranan hormon dan juga perubahan hormon. So apa yang berlaku sewaktu ibu tu hamil, apa perubahan hormon yang berlaku, kemudian semasa bersalin apa hormon yang dirembeskan dan semasa berpantang apa pula hormon tu. So kita belajar tu sebab apa tahu? Sebab kita belajar tu dan kita makin faham badan kita, keperluan badan kita. So contoh macam ni. Okay, so dikatakan untuk senang lahir, untuk mudah lahir, seorang ibu tu memerlukan hormon oksitosin yang banyak. So hormon oksitosin yang banyak ini akan dapat diperolehi apabila ibu itu gembira. So untuk ibu gembira kita nak ibu tu bonding dengan suami sangat kuat dan sangat rapat. Sebab bila dia dapat sokongan daripada suami, dia akan gembira. Okay, so bila dia gembira, dia akan mudah melahirkan. Jadi hormon yang sangat membantu untuk mengurangkan rasa sakit ketika bersalin ialah hormon oksitosin. So husband kena adalah dengan isteri tu. Jadi macam tu lah, macam kita rasa macam dia bukan sebab macam logik, tapi sebab perubahan badan tu menyebabkan dia memerlukan lebih pengeluaran hormon tu. Okay, so kita belajar pasal hormon. Okay, kemudian kita belajar pasal keperluan ibu, macam mana persediaan dia dalam dewan bersalin tu. Maybe for some people dia ingat benda ni simple,
but for me as a practitioner, dia adalah satu benda yang sangat hebat yang akan berlaku, di mana seorang ibu tu akan bertaruh nyawa untuk melahirkan bayi pada waktu itu. Jadi kita tak ada rasa macam benda ni satu benda yang sangat mudah, ambil mudah, tak. So puan kena perlu bersedia. Okay, so itu saja yang saya nak kongsi. Memang banyak topik pasal kelas kelahiran ni, dan saya sangat berharap jika puan hamil, silalah cari maklumat bagaimana nak menyertai kelas-kelas kelahiran, kelas-kelas kehamilan dan kelahiran, kerana ini adalah untuk knowledge kita. Okay, supaya kita jadi ibu yang sangat bersedia dan penuh dengan maklumat, dan maklumat itu adalah maklumat yang tepat. Okay, bukan maklumat yang kita dengar ataupun yang kita tanya sekeliling. So kita kena dapatkan maklumat yang tepat daripada mereka yang pakar. Alright, so saya harap sedikit sebanyak membantu, dan jika ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan, dan juga untuk puan menempah pakej berpantang juga dah disediakan link di komen. So saya mohon izin untuk undur diri. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Jadi jangan lupa dapatkan info tentang kehamilan dan kelahiran daripada pakar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.